Cikgu Tuti akan ajar hari ini adalah tentang kekunci dikotomi haiwan. Bagaimana nak bina kekunci dikotomi haiwan? Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, kita perlu kenal pasti haiwan dalam soalan kita. Tulis semua nama haiwan tersebut. Selepas itu, kita akan kelaskan haiwan itu kepada kad utama, iaitu dikotomi pertama, iaitu kelas haiwan. Okay, ada 2 jenis kelas haiwan. Kemudian daripada kelas haiwan itu kita akan pilih kad ciri. Okay, jadi kita senaraikan ciri-ciri bagi haiwan yang ada dalam soalan tersebut. Kemudian sedikit demi sedikit kita akan susun kekunci dikotomi kita. Okay. Kita kena pasti semua soalan haiwan yang ada dalam soalan kita. Ini adalah gambar-gambar haiwan yang ada dalam soalan. Okay, yang pertama, kita namakan ular, laba-laba, kelawar, kemudian katak, burung, belalang dan juga kura-kura. Jadi langkah pertama kita sudah pun selesai, iaitu kenal pasti haiwan. Dalam soalan, okay, kita akan pilih kad utama kita. Kad utama kita perlu kelaskan haiwan tersebut kepada 2 jenis kelas utama. Yang pertama. Okay, jadi kekunci pertama kita akan tulis nombor 1. 1A adalah kumpulan haiwan yang pertama, iaitu organisma yang mempunyai tulang belakang. Manakala 1B pula adalah haiwan organisma yang tidak mempunyai tulang belakang. Okay, jadi kita daripada 7 jenis haiwan tadi, kita akan kelaskan mana haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okay, kita kelaskan, kita ada katak, kura-kura, ular, kelawar dan juga burung. Jadi kita ada 5 ekor haiwan di situ. Okay, kemudian kita ada 2 ekor haiwan pada organisma yang tidak mempunyai tulang belakang, iaitu laba-laba dan juga belalang. Adakah kekunci kita berakhir di sini? Tidak ya, kerana kita tidak mendapat satu haiwan pada setiap kekunci. Kita kena dapat satu jenis haiwan, barulah kekunci kita akan berakhir. Jadi, 1A kita, organisma yang mempunyai tulang belakang ini, kita akan kelaskan ke kekunci yang kedua. Manakala 1B kita pula akan dikelaskan kepada kekunci dikotomi kita yang ketiga. Okay, barulah kita akan pergi ke langkah yang ketiga, iaitu kita perlukan bantuan kad ciri kita. Baik. Okay, jadi saya harap anda faham. Maka kita ada kekunci yang pertama, iaitu kelas utama bagi haiwan dalam soalan tadi. Okey, kekunci yang pertama, organisma yang mempunyai tulang belakang akan ke nombor yang kedua. Okey, manakala organisma yang tidak mempunyai tulang belakang akan pergi ke kekunci nombor yang ketiga. Okey, organisma yang mempunyai tulang belakang, katak, kura-kura, ular, kelawar dan juga burung. Manakala organisma yang tidak mempunyai tulang belakang, kita ada 2, iaitu laba-laba dan juga belalang. Okey, kekunci ini tidak berakhir di sini kerana terdapat lebih daripada 1 haiwan. Okey, mari kita bina kekunci dikotomi yang seterusnya, iaitu kekunci dikotomi yang kedua. Kita bina kekunci dikotomi yang kedua, kita perlu pilih langkah yang ketiga, iaitu kita kena pilih kad ciri bagi setiap haiwan di dalam soalan.
Apakah yang dapat diperhatikan pada ciri-ciri haiwan dalam gambar dalam soalan di atas mengikut haiwan yang diberi? Kita ada jenis, haiwan tersebut ada mempunyai sayap. Itu adalah kad ciri kita yang pertama. Manakala kad ciri kita yang kedua adalah ada yang kakinya 3 pasang, ada yang kakinya 4 pasang. Jadi itu adalah kad ciri kita yang kedua. Bilangan di situ salah eja ya. Yang ketiga adalah ada juga yang mempunyai bulu. Bulu pula ada bulu berlepah dan tidak berbulu berlepah. Jadi itu adalah kad ciri yang ketiga. Dan ada juga haiwan tersebut mempunyai sesemut dan ada yang mempunyai cangkerang dan juga jenis kulit. Kulit ini mungkin bersisik ataupun berlendir. Jadi kita ada 6 kad ciri. 6 kad ciri inilah yang kita akan gunakan untuk membina dikotomi yang seterusnya. Okey, dikotomi haiwan bagi kekunci saya yang pertama tadi. Yang pertama tadi kekunci saya adalah tengok balik haiwan yang mempunyai tulang belakang. Jadi saya nampak di situ lebih senang ada sayap. Jadi saya kelaskan 5 haiwan yang tulang belakang ini kepada dikotomi kekunci kedua, iaitu 2A mempunyai sayap dan 2B tidak mempunyai sayap. 2A yang mempunyai sayap adalah seperti kelawar dan juga burung. Manakala yang tidak mempunyai sayap adalah seperti katak, kura-kura dan juga ular. Jadi kita sudah bina dua kekunci dikotomi kita, iaitu 2A mempunyai sayap dan 2B tidak mempunyai sayap. Tetapi yang mempunyai sayap lebih daripada 2 haiwan. Jadi ia perlu pergi ke kekunci yang keempat. Dan yang tidak mempunyai sayap pula ada 3 jenis haiwan. Jadi ia perlu pergi ke kekunci yang kelima. Ingat, lebih daripada 1 haiwan, kita perlu bina kekunci dikotomi yang lain. Okey, jom kita pergi ke kekunci ketiga kita. Setelah kita buat kekunci yang kedua, okey, jadi kekunci ketiga kita adalah untuk haiwan organisma yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey, kita akan tengok di situ. Okey, kekunci yang pertama adalah organisma kelas utama, iaitu tulang belakang dan tidak tulang belakang. Yang tidak tulang belakang, kita ada 2 jenis haiwan saja semasa kita kelaskan pada dikotomi yang pertama, iaitu belalang dan juga laba-laba. Belalang dan juga laba-laba ini akan ke kekunci kita yang ketiga. Daripada di sini, saya akan memilih kad ciri kaki. Kerana apa? Kerana dua-duanya ada kaki, tetapi bilangan pasang kaki itu adalah berbeza. Satu yang mempunyai 3 pasang kaki iaitu belalang. Dan satu lagi mempunyai 4 pasang kaki iaitu laba-laba. Jadi kita telah mendapat 1 haiwan di sini. Maka kekunci kita untuk haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang ini telah pun dapat diselesaikan. Okey, jadi kita telah memilih ciri pasang kaki. Kita pun sudah selesaikan 3 kekunci kita. Kekunci pertama, kekunci kedua dan juga kekunci ketiga. Okey, jom kita tengok kekunci keempat kita bagi haiwan daripada kekunci yang kedua tadi. Okey, jadi saya akan pilih kekunci ni dari segi saya lihat pada gambar raja, iaitu burung ni, saya akan pilih jenis bulu. Okey, untuk kekunci yang keempat. Yang pertama yang mempunyai bulu sahaja iaitu adalah kelawar. Manakala yang mempunyai bulu pelepah adalah seperti burung. Jadi kita ada 4 kekunci dikotomi. Yang pertama kelas utama, yang kedua adalah sayap. Kad ciri yang pertama adalah sayap, kad ciri yang kedua adalah bilangan pasang kaki dan kad ciri yang ketiga yang saya pilih adalah jenis bulu. Okey, untuk sebelum saya pergi ke kekunci yang kelima,
saya perlu pilih kad apa ya? Kad ciri apa lagi yang boleh dipilih apabila kita telah senaraikan kad ciri kita pada langkah yang ketiga, iaitu kita telah senaraikan kad ciri kita, sayap, bilangan pasang kaki, jenis bulu, sesungut, cangkerang dan jenis kulit. Jadi saya boleh pilih, yang saya boleh pilih lagi adalah kad sesungut, kad cangkerang dan juga jenis kulit. Okey, salah eja di situ. Okey, mari kita bina kita punya kekunci dikotomi kita yang kelima. Okey, adalah mengenai haiwan yang tidak bertulang belakang dan tidak bersayap, iaitu katak, cengkerang dan juga ular. Kad ciri yang saya akan pilih, bila saya nampak kura-kura, saya akan pilih cengkerang. Jadi, saya akan terus kelaskan yang mempunyai cengkerang adalah kura-kura. Yang tidak mempunyai cengkerang ada dua jenis haiwan. Bila ada dua jenis haiwan, saya perlu bina satu lagi kekunci, iaitu yang keenam. Okey, jadi kita tengok kekunci saya di sini. Yang kelima di sini. Okey, anda boleh lihat yang kelima di sini. Okey, yang kelima mempunyai cengkerang kura-kura dan yang tidak mempunyai cengkerang ini ada dua jenis haiwan, iaitu ular dan juga katak yang perlu ke kekunci yang keenam. Baiklah, kekunci kita yang keenam adalah bagi haiwan yang tidak mempunyai cengkerang tadi, seperti katak dan juga ular. Apa kad yang saya perlu pilih? Kad ciri yang saya perlu pilih adalah jenis kulit. Satu kulit lembap, iaitu katak, dan satu lagi kulit bersisik, iaitu ular di situ. Jadi kita akan sudah klasifikasikan, kan kita dah dapat situ satu jenis haiwan di situ, maka berakhirlah kekunci kita. Kita ada 6 semua kekunci dikotomi dan kita kena pastikan bahawa bilangan haiwan dalam kekunci dikotomi kita adalah sama dengan bilangan haiwan di dalam soalan. Di dalam soalan tadi ada 7 jenis haiwan. Jadi kita akan lihat. Okey, belalang haiwan pertama, 3 pasang. Haiwan yang kedua adalah laba-laba. Haiwan yang ketiga, kelawar. Keempat, burung. Kelima, kura-kura. Keenam, katak. Dan ketujuh, ular. Jadi, kita ada 6 kekunci dikotomi bagi 7 jenis haiwan di dalam soalan. Okey, untuk pastikan betul tak dikotomi kita, kita akan tengok kad ciri yang kita pilih tadi. Kita ada 6 jenis yang saya senaraikan lah. Anda boleh senaraikan lebih daripada 6. Mungkin anda boleh senaraikan jenis darah dia, poikiloderma, homoderma. Okey, jadi saya pilih 6 saja. Okey, di sini saya daripada 6 tu saya hanya pilih 5 saja ciri yang perlu saya letakkan di dalam kad dikotomi. Daripada 6 tu yang saya tak pilih adalah jenis sesungut. Tak semestinya kad ciri yang kamu yang kamu bina tadi, tak semestinya kamu pilih semua untuk dimasukkan dalam dikotomi kita. Jadi, dikotomi kita adalah seperti berikut. Okey. Okey, dikotomi kita ada 6. Yang pertama adalah khusus kepada langkah yang pertama. Mana cara dia? Ingat, kekunci dikotomi haiwan, kita perlu kelaskan pasti haiwan dalam soalan. Ada berapa bilangannya dan nyatakan namanya. Kemudian daripada haiwan tersebut, kita perlu kelaskan haiwan. Kelaskan haiwan ni, kita kelaskan 2 saja, tulang belakang. Okey, tulang belakang. Dan satu lagi, tidak bertulang belakang. Okey, untuk dikotomi kita yang pertama, tidak bertulang belakang. Okey, yang ini adalah dikotomi kita yang pertama. Ini adalah 1A, ini adalah 1B. Okey, kemudian barulah kita senaraikan. Sebelum kita nak pergi ke dikotomi kita yang kedua, kita perlu senaraikan ciri kad. Okey, nyatakan ciri kad dan kamu akan pilih kad apa yang sesuai dan barulah kamu susun dikotomi kekunci dikotomi tersebut dengan last kali kamu kena pasti bilangan haiwan di dalam dikotomi yang kamu bina itu mestilah sama dengan bilangan haiwan di dalam soalan. Okey, itu sahaja daripada saya, Cikgu Tuti. Assalamualaikum dan juga
Sekian, terima kasih.